Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahathir Haraki Andur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik. Video pada kali ini Cikgu nak sambung berkaitan dengan subtopik 6.2 persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, di bawah bab yang ke-6. Okey, persamaan linear di bawah subjek matematik tingkatan 1 KSSM. Para pelajar boleh rujuk buku teks matematik tingkatan 1 KSSM muka surat 132 sehingga muka surat 137. Okey, baik. Dalam subtopik 6.2 ni persamaan linear dan dua pemboleh ubah juga ada 4 standard pembelajaran utama. Jadi kita terus pergi kepada kata topik dia. Okey, baik. Okey, baik. Standard pembelajaran yang pertama untuk standard untuk standard kandungan yang kedua ni. Mengenal pasti persamaan linear dalam dua pemboleh ubah dan menghuraikan ciri-ciri persamaan tersebut. Apakah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah? Perhatikan persamaan linear berikut yang diperoleh daripada hasil aktiviti penerakaan 1. Maksudnya dia berkaitan dengan kata subtopik 6.1 sebelum ni, di mana persamaan yang ada ni, yang tiga ni yang dipilih ni adalah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Sebab sini kita tengok ada pemboleh ubah P dan Q, dua pemboleh ubah. Kuasa pemboleh ubah tu satu. Okey. Yang ni X dengan Y, yang ni H dengan K, dua pemboleh ubah. Setiap pemboleh ubah tu kuasa dia satu. Okey, baik. Persamaan linear ini mempunyai dua pemboleh ubah dengan kuasa setiap pemboleh ubah ialah satu. Dua ciri itu kita kena ingat. Okay. Persamaan ini dikenali sebagai persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Persamaan linear dalam dua pemboleh ubah ialah persamaan linear yang mempunyai dua pemboleh ubah dan kuasa setiap pemboleh ubah ialah satu. Banyak kali dia ulang ayat yang sama. Jadi kita boleh ingatlah kat situ ada kalau persamaan linear dalam satu pemboleh ubah pada subtopik 61 dia ada satu pemboleh ubah. Kuasa pemboleh ubah tu satu. Itu untuk kata satu pemboleh ubah. Yang ni persamaan linear dalam dua pemboleh ubah, dia ada dua pemboleh ubah. Setiap pemboleh ubah kuasa dia satu. Macam tu beza dia. Baik. Persamaan linear dalam dua pemboleh ubah boleh ditulis dalam bentuk umum. AX tambah BY sama dengan C dengan keadaan A dan B bukan sifar. Maksudnya ada perkali dia. Okay, nilai dia sama ada positif ataupun negatif, tapi tak boleh kosong. Okey, baik. Antara persamaan linear dalam dua pemboleh ubah berikut yang manakah ditulis dalam bentuk am? Okey, jadi yang pertama ni dalam bentuk am lah kalau ikutkan yang ni. Okey, manakala yang kedua ni dia tak dia apa dalam bentuk am, okey. Manakala yang ketiga ni tak disusun dalam bentuk am. Jadi kita kena susun balik macam itulah. Okey, baik. Tapi tiga-tiga adalah pemboleh persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Walaupun tak susun dalam keadaan bentuk am tu. Okey, pergi pada contoh 6. Terangkan sama ada persamaan yang berikut ialah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah atau bukan. 3P tolak Q sama dengan 6. Jawapan dia ya. Kerana persamaan ini mempunyai dua pemboleh ubah. P dan Q dengan kuasa pemboleh ubah itu ialah 1. Okey, B. 7X kuasa 2 tambah 5Y sama dengan 9. Jawapannya bukan kerana kuasa pemboleh ubah X ialah 2. Jadi kuasa 2 bukan persamaan linear. Dia persamaan kuadratik. C. 2 darab K tambah 8 sama dengan 5K. Bukan kerana persamaan ini mempunyai satu pemboleh ubah saja. D. Y per 6 tambah 4 tolak 2X. Ya, kerana persamaan ini mempunyai dua pemboleh ubah iaitu X dan Y. Dengan kuasa pemboleh ubah itu ialah 1. Jadi untuk lebih mahir, kata untuk para pelajar lebih mahir untuk mengenal pasti sama ada persamaan linear itu dalam dua boleh ubah atau bukan, para pelajar boleh buat latih diri 6.2A ni. Jadi secara ringkasnya cikgu bincang sikitlah. Okey, sekarang ni kita tengok A. H tolak 7K sama dengan 6. Ada tak dua boleh ubah? Ada. H dengan K. Kuasa H 1, kuasa K 1. Jadi A ni iyalah. Okey. Persamaan linear dalam dua pun boleh ubah. Okey, B 3M tambah 5 sama dengan 9M tolak 1.
Jawapannya bukan lah, sebab ada satu saja pun boleh ubah, iaitu M. Dia kena ada dua pun boleh ubah. Okay. C, 2x per 3 tolak 8 sama dengan 4y. Ya. Okay. Sebab dia ada dua pun boleh ubah. Kuasa x 1, y pun kuasa 1. Ya, betul. D, P darab P tambah 3 sama dengan 2Q. Jawapannya bukan. Sebab kuasa pun boleh ubah P tu kuasa 2. Okay, dia tak boleh kuasa 2. Okay, jadi bukan. Okay, dah selesai dah. Cikgu dah tolong bincang. Okey, baik. Sambung muka surat 133, kita masuk kepada standard pembelajaran yang kedua untuk subtopik yang kedua ni. Membentuk persamaan linear dalam dua pun boleh ubah berdasarkan suatu kenyataan atau situasi dan sebaliknya. Kita tengok contoh 7. Bentukkan persamaan linear dalam dua pun boleh ubah bagi setiap yang berikut. A. Beza antara dua nombor ialah 18. Okey, jawapan dia katakan dua nombor itu kita wakilkan sebagai P dengan Q. Jadi beza antara dua nombor ialah 18. Jadi kita anggap P itu lebih besar pada Q. P tolak Q sama dengan 18. Okey, B. Simpanan wang saku Ahmad ialah RMX dan simpanan wang saku Norita ialah RMY. Jumlah simpanan wang mereka ialah RM600. Jadi kita wakilkan jumlah wang saku, kata simpanan wang saku Ahmad itu sebagai RM. Dia dah ada tulis kat situ RMX dan wang saku Norita tu RMY. Jumlah simpanan RM600. Jadi kita buang unit RM tu, kita ambil X tambah Y sama dengan 600. Okey. Baik. C, sebuah bus dan sebuah van masing-masing dapat membawa M dan N orang penumpang. Jumlah penumpang yang dibawa oleh 2 buah bas dan 5 buah van ialah 100 orang. Jadi bas dia boleh bawa M, bilangan penumpang dia M. Van dia boleh bawa kata bilangan penumpang dia N orang penumpang. Jadi dia kata jumlah penumpang yang dibawa oleh 2 buah bas. Jadi 2 darab M, 2M tambah 5 buah van tambah 5N sama dengan 100. Okey, jadi jawapan dia yang itulah. 2M tambah 5N sama dengan 100. Contoh 8. Tulis situasi bagi setiap persamaan linear dalam dua pun boleh ubah yang berikut. Okey. P tolak Q sama dengan 6 dengan keadaan P dan Q masing-masing mewakili bilangan murid lelaki dan bilangan murid perempuan yang menyertai suatu ekspedisi yang diadakan pada cuti sekolah yang lalu. Jadi kita nak buat penyataan. Okey, berdasarkan situasi yang diberikan. Okey, baik. Okey, sekarang kita tulis situasi berdasarkan persamaan linear tu. Okey, baik. Bilangan murid lelaki adalah 6 orang lebih daripada bilangan murid perempuan dalam satu ekspedisi yang diadakan pada cuti sekolah yang lalu. Macam itulah. Okey, B. 4X tambah 5Y sama dengan 35 dengan keadaan X dan Y masing-masing mewakili harga dalam RM, sepinggan nasi lemak dan sepinggan mi goreng. Jadi situasi dia, kita kata jumlah harga bagi 4 pinggan nasi lemak dan 5 pinggan mi goreng ialah 35, RM RM35. Okey, macam itulah. Okey. Macam contoh 7 ni, daripada situasi kita tulis persamaan linear dalam dua boleh ubah. Contoh 8 ni dia bagi persamaan linear dalam dua boleh ubah, kita nyatakan situasi. Macam itulah. Jadi kita kena mahir dua-dua. Okay, jadi pada pelajar nak lebih mahir untuk kedua-dua tadi tu, contoh 7, contoh 8 ni boleh buat latih diri 6.2B tu, jawapan boleh rujuk di bahagian belakang buku teks. Okay, cikgu nak terus sambung. Okay, dia ada soalan yang kedua tu, muka surat 133 dekat atas tu boleh buat. Jawapan boleh rujuk bahagian belakang buku teks. Okay, cikgu nak terus kepada standard pembelajaran yang ketiga. Menentu dan menjelaskan penyelesaian yang mungkin bagi persamaan linear dalam dua pun boleh ubah. Okey, baik. Katakan sebagai contoh situasi dekat sini. Dalam minggu ini saya telah habis membaca sejumlah 7 buah novel dan buku cerita untuk program Nilam. Bolehkah kamu meneka bilangan novel dan bilangan buku cerita yang telah saya baca? Okey, kawan dia teka sebuah novel dan 6 buah buku cerita. Okey, jumlah dia 7 semua kan. Jadi dia tekalah. Kawan dia seorang lagi 2 buah novel dan 5 buah buku cerita. Mungkin macam itulah. Jadi ada beberapa jawapan kat situ. Okay, tekaan dia tu. Persamaan yang boleh dibentuk berdasarkan situasi di atas ialah
X tambah Y sama dengan 7. Mempunyai beberapa pasangan nilai berlainan bagi X dan Y. Okay. Semua pasangan nilai X dan Y tersebut merupakan penyelesaian yang mungkin bagi persamaan itu. Okay. Suatu persamaan linear dalam dua pemboleh ubah mempunyai banyak pasangan penyelesaian yang mungkin. Dia ada banyak jawapan sebenarnya. Bermula daripada nilai X0, berapa nilai Y. Nilai X1, berapa nilai Y. X2, berapa nilai Y. Banyaklah. Sampai pada X1000 ke berapa nilai Y. Banyaklah. Okey, baik. Contoh 9. Tulis 3 pasangan penyelesaian yang mungkin bagi 2X tambah Y sama dengan 6. Jadi secara ringkasnya, untuk pasangan penyelesaian ni kita ambil nilai X, contohnya 0. Lepas tu nilai X1, nilai X2. Jadi kita cari nilai Y. Macam itulah. Apabila nilai X0, kita gantikan X0 dalam persamaan ni, dia akan dapat 2 darab 0 tambah Y sama dengan 6. Jadi nilai Y itu kita akan dapat 6. Apabila nilai X1 kita gantikan dalam persamaan, 2 darab 1 tambah Y sama dengan 6. Jadi nilai Y itu kita kira dapat, okay, 6 tolak 2, 4. Jadi Y itu 4. Apabila X sama dengan 2, gantikan dalam persamaan, 2 darab 2, 4. Tambah Y sama dengan 6. Jadi Y sama dengan 6 tolak 4, dapat Y itu 2. Jadi pasangan penyelesaian kat sini, X0, Y 6. X1, Y 4. Dan X2, Y 2. Maksudnya pasangan X dan Y. Okay? Faham kat situ? Dan ada banyak lagi pasangan penyelesaian dia. Kalau X4, berapa nilai Y pula? X5, berapa nilai Y dia? Boleh teruskan lah. Okey, baik. Sambung muka surat 135. Okey. Langkah-langkah untuk menentukan penyelesaian yang mungkin bagi persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Yang pertama, pilih suatu nilai bagi satu daripada pemboleh ubah. Yang kedua, gantikan nilai itu ke dalam persamaan linear. Yang ketiga, selesaikan persamaan itu dan untuk mencari nilai pemboleh ubah yang satu lagi. Sama macam yang ni tadi lah. Okay. Kita pilih satu nilai X tu, katakan 0, cari nilai Y. Kalau X tu 1, cari nilai Y. X2, cari nilai Y. Macam itulah cara dia. Contoh 10. Okay. Osman telah membeli 5 helai jersey pasukan Harimau dan jersey pasukan Kancil. Berapakah bilangan jersey yang mungkin dibelinya bagi setiap pasukan? Okay, katakan bilangan jersey pasukan Harimau kita wakilkan sebagai X. Dan bilangan jersey pasukan Kancil kita wakilkan sebagai Y. Okey, maka X tambah Y itu, okay, sama dengan 5. Jadi jumlah jersey itu 5. Tapi kita tak tahu bilangan, kata jersey pasukan Harimau, bilangan jersey pasukan Kancil. Jadi dia akan ada beberapa pasangan penyelesaian. Katakan bilangan jersey pasukan Harimau tu kita wakil bilangan dia 1, X1. Gantikan dalam persamaan, X tu 1, jadi Y sama dengan 5 tolak 1 dapat 4 nilai Y itu bilangan jersey pasukan Kancil. Kalau kita katakan nilai bilangan jersey pasukan Harimau tu 2, X tu 2, jadi kita gantikan X2 dalam persamaan, Y sama dengan 5 tolak 2 dapat 3 Y tu. Okay. Kalau X tu 3, gantikan X dalam persamaan, 3, 5 tolak 3 dapat Y tu 2. Kalau X tu 4, Y sama dengan 5 tolak 4 dapat 1. Jadi kita akan dapatlah pasangan penyelesaian dia, nilai X dan nilai Y. Okay. Selesai contoh 10. Jadi kita tengok kat bawah ni ada latih diri 6.2C, pada pelajar boleh cuba buat yang ni. Okey, bagaimana kita nak tulis 3 pasangan penyelesaian yang mungkin bagi persamaan yang diberikan ni, boleh cuba. Okey, dan juga soalan nombor 2 ni, bagaimana kita nak kita nak menyelesaikan soalan yang juga melibatkan pasangan penyelesaian yang mungkin bagi persamaan linear yang melibatkan dua boleh ubah ni. Jawapan boleh rujuk di bahagian belakang buku teks. Okey, baik. Cikgu nak terus masuk kepada standard pembelajaran yang keempat. Mewakilkan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah secara graf. Menggunakan kaedah graf. Okey, baik. Okey. Aktiviti penerokaan 2. Tujuan mewakilkan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah secara graf. Okey, arahan meneroka sendiri sebelum pembelajaran bermula dan berbincang dalam kumpulan 4 orang murid semasa pembelajaran. Buka folder yang dibuat turun pada muka surat. Muka surat ni lah. Okey. Jadi katakan
maklum kata dokumen yang kita download tu daripada persamaan linear secara graf PDF dan cetak file. Okey, maklumat dia lebih kurang macam ni. Jadual yang ada pada dokumen tu. Okey, ada 4 persamaan. A x tolak y sama dengan negatif 2. Yang B tu x tolak 2y sama dengan 8. C x tambah y sama dengan negatif 5. D 2x tambah y sama dengan 2. Okey, untuk setiap persamaan, okey, kita letakkan beberapa pasangan penyelesaian, iaitu katakan x kosong. Kita gantikan dalam persamaan, kita akan dapat nilai y. Dan perkara yang sama kita buat untuk persamaan yang kedua, 3 dan 4 ni. Okey. Berdasarkan nilai x dan nilai y yang kita ada tu, kita plotkan graf pada kertas grid yang dicetak, grid yang petak-petak itulah untuk kita buat graf. Okey. Lukis satu graf yang menyambungkan semua titik itu. Kaji bentuk graf anda, apakah pemecahan anda. Jadi graf dia untuk persamaan linear, kebiasaannya bentuk graf tu garis lurus, sama ada kecurunan positif ataupun kecurunan negatif. Dia tak boleh lengkuk. Kalau yang lengkuk atas, lengkuk bawah tu kuadratik. Persamaan linear ni hanyalah garis lurus, sama ada kecurunan positif atau kecurunan negatif. Jadi hasil daripada aktiviti penerokaan 2 didapati bahawa graf garis lurus diperoleh apabila semua pasangan tertib bagi persamaan linear pada 2 boleh ubah diplot dan titik-titik disambungkan. Mula-mula kita plotkan titik, lepas tu kita sambungkan setiap titik tu. Semua titik yang terletak pada garis lurus itu merupakan penyelesaian bagi persamaan linear tersebut. Maksudnya setiap pasangan nilai x dan y itu adalah penyelesaian bagi kata persamaan linear tersebut lah. Persamaan linear untuk 2 pun boleh ubah tu. Okey, baik. Jadi untuk lebih mahir berkaitan dengan kata graf ni, para pelajar boleh buat latih diri 6.2D. Okey, kita tengok soalan nombor 1 ni, antara rajah berikut yang manakah mewakili persamaan linear dalam 2 boleh ubah secara graf. Jadi jawapan dia memang ketara. Kita nampak rajah A ni ya. Sebab apa ya? Okey, dia menghasilkan garis lurus berkecurunan positif. Okey, B tu bukan sebab dia graf melengkung. Okey, persamaan linear ni melibatkan garis lurus saja. C jawapannya ya. Beza dia dengan A adalah C ni kecurunan negatif. Okey, untuk lebih mahir lagi berkaitan dengan kata penyelesaian masalah yang melibatkan kata persamaan linear dalam 2 boleh ubah ni, para pelajar boleh buat mahir diri 6.2 tu, muka surat 137, soalan 1 hingga 5. Jadi jawapan boleh rujuk di bahagian belakang buku teks ni. Jadi lebih banyak latihan yang kata kamu buat, lebih mahirlah kamu dalam bab ini. Okey, itu saja perkongsian cikgu untuk subtopik 6.2 persamaan linear dalam 2 pun boleh ubah ni. Okey, semoga bermanfaat. Kongsi-kongsikan kepada orang ramai. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi.